Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal dan barisan AJK Surau Jumaat Darul Huda, dan yang saya kasih tuan-tuan dan juga puan-puan yang terhormati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini insya-Allah kita akan lihat sedikit mengenai dengan perbincangan Al-Isra' wal Mi'raj. Sebelum pada minggu yang lalu, sama ada hari Sabtu atau hari Ahad yang lalu, kita ada bincangkan mengenai dengan bulan Rajab, kelebihan yang terdapat dalam bulan Rajab. Sudah pasti dalam bulan Rajab ini juga adalah berlakunya peristiwa Isra' wal Mi'raj. Walaupun sebentar lagi kita akan bincangkan, ulama berbeza pendapat mengenai dengan peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj. Saya suka sebutkan sikit sebelum memulakan peristiwa Isra' wal Mi'raj. Ibnu Ishaq ada merakamkan dalam kitabnya As-Sirah An-Nabawiyah li Bani Hisham. Ibnu Ishaq kata apa? Dia kata ada beberapa orang di kalangan manusia yang hidup pada zaman Nabi. Mereka sentiasa menyakiti hati Nabi, di rumah Nabi. Di antaranya Abu Lahab, Hakam bin Abil As bin Umayyah, Uqbah bin Abi Mu'ayt, dan juga Adi bin Hamra As-Saqafi, Ibn Al-Asda Al-Huzali. Semua yang saya sebutkan ini, lebih kurang 6 orang yang saya sebutkan tadi, semuanya adalah jiran Nabi. Dan tidak ada seorang pun di kalangan jiran-jiran Nabi ini yang memeluk agama Islam, melainkan Hakam bin Abil As. Hakam bin Abi As, jiran Nabi, dia seorang dia yang memeluk agama Islam. Dan salah seorang di kalangan mereka ada yang mencampakkan kepada Nabi, apa dia, rahim kambing. Rahim ni makna kantong kambing, yang mana dalamnya ada baby kambing. Dia letakkan ke atas Nabi ketika Nabi sedang sembahyang. Siapa yang buatnya? Uqbah bin Abi Mu'ayt. Itu jiran Nabi, tetapi dia banyak sakiti Nabi. Sehingga Nabi SAW, bila Nabi nak semayang, Nabi terpaksa buat satu penghadang keliling Nabi, supaya apa? Supaya mereka tak dapat ganggu Nabi. Nabi SAW, bila mana Nabi diuji seperti itu, selepas Nabi semayang, Nabi pulang dan Nabi berdiri di pintu rumah Nabi. Kemudian Nabi kata, "Ya Bani Abdi Manaf, ayyi jiwarin hadha?" Summa yulqihi fi tariq. Kemudian Nabi kata, wahai bani Abdi Manaf, iaitu wahai jiran-jiranku ini. Menunjukkan Nabi rasa terkejut kerana jiran-jiran ini sanggup buat seperti ini kepada Nabi. Kemudian Nabi campakkan apa yang mereka buat kepada Nabi di tengah-tengah jalan, iaitu mereka letakkan kantong kambing ketika Nabi sedang semayang. Maka Nabi campakkan semua ni. Ini menunjukkan betapa kuatnya permusuhan jiran-jiran Nabi kepada Nabi SAW. Sedangkan Jibril sentiasa pesan kepada Nabi tentang hak-hak jiran ni. Seolah-olah Nabi kata selalu sangat Nabi pesan terhadap hak jiran, seolah-olah selepas kematian jiran ni, jiran dia akan mewarisi harta dia. Seolah-olahnya begitu, sebab kerap sangat Nabi Jibril pesan kepada Nabi tentang kejiranan. Jadi jiran ni satu perkara yang sangat penting. Dan terutama kita hidup bermasyarakat,
Kerana orang yang berzina dengan jiran dia dosa lebih besar daripada zina biasa. Sebab jiran sepatutnya kita kena jaga dia. Kalau ada orang pecah masuk rumah dia, kita kena call orang yang sepatutnya, pihak yang berautoriti. Ada benda-benda yang berlaku, kalau ada kebakaran, sekiranya ada kesakitan dan sebagainya dalam rumah jiran dia, kita sebagai jiran kena bangkit bantu. Itu adalah satu perkara yang wajib, mesti, kerana hak jiran perlu dijaga dan diraikan. Terutama bila duduk dalam rumah teres, kadang-kadang kereta, anak dia bila kahwin duduk situ sekali, parking kereta, bila anak dia ada kereta satu, anak dia satu, menantu dia satu, dah 3 dah. Kadang-kadang parking sampai mengganggu jiran sebelah. Walaupun tak ganggu kawasan dia, tapi nak masuk parking payah. Kadang-kadang dia parking terlampau ke tengah sangat. Jadi semua ini perlu diraikan, hak-hak kejiranan. Satu perkara yang amat penting walaupun dia nampak macam remeh. Kemudian pada tahun kewafatan Khadijah binti Khuwailid, dalam tahun yang sama berlaku kewafatan pakcik Nabi. 2 orang insan ini banyak membantu Nabi, Abi Talib dan juga Khadijah binti Khuwailid. Mereka banyak memberi sumbangan kepada Nabi, sumbangan dari segi apa? Sokongan dakwah Nabi. Walaupun Abu Talib ini dia tidak memeluk agama Islam, tidak memeluk agama Islam, tapi dialah di antara yang orang-orang Quraisy tak mampu buat apa-apa kepada Nabi kerana adanya Abu Talib. Khadijah binti Khuwailid, ketika mana Nabi berada di gua, malaikat Jibril peluk dia kuat-kuat, Iqra. Nabi kata, ma ana biqari, aku tak tahu baca. Apa yang berlaku pada ketika itu? Dia balik ke rumah, maka Khadijah sambut dengan baik dan juga berikan selimut kepadanya, dan juga Khadijah bagi tahu dia, kamu seorang yang baik, orang yang sentiasa membantu orang yang susah, dan Allah Ta'ala tidak akan buat zalim kepada kamu. Itu kata-kata sokongan Khadijah. Dalam tahun yang sama berlaku kematian Khadijah dan juga pakcik Nabi Abu Talib. Sudah pasti satu ujian yang sangat besar kepada Nabi SAW. Dan perkara tersebut, kematian Khadijah, kematian pakcik Nabi Abu Talib, berlaku sebelum Nabi berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah, 3 tahun sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Apabila wafatnya Abu Talib, sudah pasti pada ketika itu orang-orang Quraisy melihat satu peluang yang besar. Sebelum ni mereka tak boleh nak buat, mereka terhalang kerana segan dengan Abu Talib ni, satu orang yang sangat dihormati. Bila mana wafatnya Abu Talib, maka orang Quraisy bangkit dan menyakiti hati Nabi, sehingga seseorang yang kurang cerdik akalnya, mereka utuskan orang ini untuk halang dakwah Nabi dan campakkan pasir-pasir di kepala Nabi. Ambil pasir, letak satu bakul, satu bekas, dan baling ke kepala Nabi, penuh kepala Nabi dengan pasir ataupun tanah. Walamma nasara dzalika as-safih ala ra'si Rasulillah, apabila orang yang kurang cerdik tersebut mencampakkan, baling pasir ataupun tanah ke kepala Nabi, kemudian Nabi pun masuk dalam rumah dan kepala Nabi dipenuhi dengan tanah. Pada ketika itu, salah seorang daripada anak perempuan Nabi telah menyambut Nabi dengan baik dan juga membasuh kepala Nabi, basuh kepala Nabi yang dipenuhi dengan tanah ataupun pasir tadi. Maka anak perempuan Nabi ini menangis. Kemudian Nabi SAW berkata kepadanya, la tabki ya bunayyah, jangan kamu menangis wahai anak kesayangan, wahai anak perempuan kesayanganku, fa innallaha mani'un abak, orang kafir tak mampu nak buat apa-apa kerana Allah Ta'ala jaga ayah kamu. Wa yaqulu baina zalik, ketika mana Nabi berkata demikian, Nabi kata lagi, ma nalat minni quraisyun syai'an akrahuhu
hatta mata Abu Talib. Orang Quraisy ni sebenarnya tak mampu, tak boleh pun nak buat perkara ni kepada aku, sehinggalah wafatnya pakcik aku iaitu Abu Talib. Maka mereka buat perkara yang sebelum ni mereka tak mampu untuk buat. Kemudian itu sedikit mengenai sebelum berlakunya Isra wal Mi'raj. 3 tahun sebelum kewafatan Nabi, maka Nabi diuji dengan ujian besar, kewafatan isteri kesayangan Nabi Khadijah binti Khuwailid dan juga pakcik Nabi Abu Talib. Okey. Sudah pasti bila mana banyaknya ujian, kuatnya ujian, maka menunjukkan Allah Ta'ala sayang kepada seseorang dan nak memberikan satu perkara yang teristimewa selepas itu. Sunnatullah, perkara biasa seseorang yang mana bermula daripada awal susah, kemudian lama kelamaan akan jadi senang biasa. Dengan usaha dan juga dengan pengalaman yang dia ada, maka dia gunakan dengan sebaik yang mungkin, bersungguh-sungguh. Maka bila kuatnya pengorbanan, maka pasti akan mendapat satu perkara yang istimewa. Kuatnya ujian yang Allah Ta'ala berikan, nampak macam dah berputus asa, sebenarnya perlu bersabar sedikit. Selepas itu beberapa tahun Allah Ta'ala memberikan kepada orang yang diberi ujian satu perkara yang tersangat istimewa. Begitu juga Nabi SAW diuji dengan 2 kematian serentak, bukan serentak dalam tahun yang sama. Sudah pasti pada ketika itu Nabi berasa teramat sedih, tapi Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada Nabi, bila mana ujian yang tersangat besar yang melanda diri kamu, ingatlah kamu perlu bersabar di atas ujian ini. Pasti ada perkara yang istimewa yang Allah Ta'ala nak hadiahkan kepada kamu, iaitu Al-Isra wal Mi'raj. Telah berjalan sunnatullah, iaitu di atas tangan Nabi-Nabi, Rasul-Rasul, iaitu mu'jizat menunjukkan kebenaran Nabi. Bila setiap Nabi dia ada mu'jizat dia. Tujuan apa mu'jizat ini? Menunjukkan dia adalah seorang Nabi. Mu'jizat ini selalunya berbentuk madiyah, mahsusah, benda boleh dilihat, mar'iyah, benda boleh dilihat, benda boleh dirasa, dan juga benda yang kita panggil material. Dia bukan benda yang tak boleh dilihat, bukan benda tersembunyi. Itu nama dia mu'jizat. Kalau mu'jizat benda orang tak boleh lihat, tak dinamakan mu'jizat. Macam mana orang nak tahu, orang nak faham? Contoh seperti Nabi-Nabi dahulu, Nabi Musa, tongkat boleh bertukar menjadi ular. Orang boleh lihat, memang tongkat tertukar jadi ular. Nabi Isa AS, dia boleh sembuhkan orang sakit. Orang boleh lihat, boleh hidupkan orang mati. Orang boleh lihat, boleh nampak perkara tersebut. Itu dinamakan mu'jizat, yang Allah Ta'ala khususkan, berikan perkara ini kepada Nabi-Nabi. Dan kaum mereka pada ketika itu, Nabi-Nabi yang diberikan mu'jizat, kaum mereka pada ketika itu terbagi kepada 2. Ada yang beriman, ada yang tak beriman. Dan wa ma'lum, perkara yang diketahui, anna risalat as-samawiyah as-sabiqah, risalah daripada langit, iaitu kitab-kitab Allah yang Allah Ta'ala berikan kepada seseorang Nabi, ataupun mu'jizat yang Allah Ta'ala berikan kepada seorang Nabi, hanyalah untuk mencabar sesuatu kaum. Nabi Musa, sebab apa tongkat bertukar menjadi sihir, pada ketika itu masyhur dengan tukang-tukang sihir. Mereka juga mampu untuk tukarkan tali-tali menjadi ular. Ketika mana zaman Nabi Isa alaihissalam, terkenal Nabi Isa sapu je baik, sebab pada zaman tu terkenal dengan perubatan-perubatan. Zaman Nabi SAW terkenal dengan sastrawan-sastrawan. Bila terkenal dengan sastrawan, mereka tak percaya Quran, sedangkan Quran ni syarat dengan sastranya. Mereka tahu, mereka faham kerana mereka adalah ahli sastra, tapi malangnya mereka tak beriman. Sebab zaman Nabi ni mereka adalah sastrawan-sastrawan. Mereka tahu kalau sebut tentang Quran, ayat-ayat dalam Quran, manusia tak mampu nak buat seperti ini. Berkumpullah seluruh sastrawan Arab pada ketika itu, nak membuat satu surah pun mereka tak mampu. Kemudian risalah as-samawiyah as-sabiqah, risalah Allah Ta'ala ni kepada Nabi,
sebelum daripada Nabi Muhammad dia adalah muhaddadah, terbatas, muaqqatah, dan juga ada waktu mula dan akhirnya, dan terkhusus hanya untuk beberapa kaum, tidak keseluruhannya. Berbeza dengan Nabi SAW, syariat Nabi sampai hari kiamat. Kemudian tak ada waktu dah, waktu dia sampai kiamat lah. Kemudian dia tak ada khusus untuk orang Melayu, untuk orang ni, tak ada. Dia untuk semua sekali, semua manusia yang hidup sampai hari kiamat. Itu perbezaan risalah as-samawiyah untuk Nabi SAW dan juga nabi-nabi yang sebelum daripada Nabi SAW. Oleh yang demikian, iqtadat al-hikmatul ilahiyah, maka hikmah ketuhanan nak mukjizat-mukjizat Nabi ini berkait dengan kewujudan mereka dan berkekalannya mereka. Mana adanya mukjizat selagi mana Nabi tersebut ada dan kekal, ada pada waktu itu. Nabi tersebut wafat, maka tidak ada lagi mukjizat tersebut, dan tidak ada lagi, dan tidak kekal lagi mukjizat pada ketika itu. Mana ada mukjizat sebab ada Nabi. Itu sebelum ni. Untuk Nabi Muhammad tidak. Untuk Nabi Muhammad mukjizat salah satunya Quran. Tapi Quran Nabi dah wafat lama dah, tapi masih diguna pakai sampai sehingga sekarang. Wala istimrar laha ba'da wafatihim, dan tidak berterusan mukjizat ataupun tidak berterusan mukjizat selepas kewafatan nabi-nabi. Semua ni berbeza dengan Nabi SAW, kerana risalah Nabi adalah risalah alamiyah, global, syamilah wa baqiyah khalidah, dan mencangkupi seluruh dunia sehinggalah ke hari kiamat. Dan mukjizat ini adalah satu ruh dan juga wahyu yang Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi SAW, iaitu kitab yang mulia, iaitu Al-Quranul Karim. Nabi SAW ada menyatakan, ma min nabiyyin illa wa utiya minal ayat ma misluhu amana alaihi al-bashar wa innama kana alladhi utituhu wahyan uhiya ilayya fa ana arju an akuna aktharuhum tabi'an yawmal qiyamah. Riwayat Imam Bukhari. Tidak ada mana-mana Nabi sebelum daripada aku, melainkan diberikan kepada aku beberapa potongan ayat, dan tidaklah seumpamanya orang yang beriman kepadanya di kalangan manusia. Mana orang yang beriman dengan nabi-nabi sebelum, orang yang beriman dengan nabi-nabi sebelum aku tak sama dengan orang beriman dengan aku. Wa innama kana alladhi utituhu wahyan uhiya ilai, hanya saja aku diberikan wahyu yang diwahyukan kepada aku. Maka Nabi kata di akhir perkataan Nabi kata apa? Fa ana arju an akuna aktsaruhum tabi'an yaumal qiyamah. Aku mengharapkan aku adalah orang yang paling banyak pengikutnya pada hari kiamat nanti. Kemudian kita lihat mukjizat nabi-nabi yang telah terdahulu. Mukjizat nabi-nabi yang telah terdahulu telah pun habis dan telah pun tamat tempohnya, maka umat selepas daripada itu tak dapat menyaksikan. Contoh zaman Nabi Musa, mukjizat zaman Nabi Musa, generasi selepas tu zaman Nabi Isa, mereka tak sempat untuk melihat mukjizat tersebut. Adapun mukjizat Nabi SAW qaimah baqiyah, berkekalan, wa daiman hunaka man yu'min biha wa yuqinu bisidqiha. Di sana ada satu golongan manusia yang iman betul-betul dengan mukjizat tersebut, dan membenarkan mukjizat tersebut. Pada setiap hari kita akan dengar, kita akan baca an mu'minin judad wa unas i'tanaqul Islam. Kita akan dengar, akan baca, sentiasa ada orang yang memeluk agama Islam. Kerana itu Nabi SAW menyatakan pengikut yang paling banyak adalah pengikut Nabi SAW, kerana sentiasa kita dengar dan kita lihat bermula daripada hari ini sampailah hari kiamat nanti, sentiasa ada orang memeluk agama Islam. Tapi tak menafikan murtad pun ada, tapi sentiasa ada orang memeluk agama Islam.
Dan antara mukjizat al-maddiyah, mukjizat maddiyah ini mukjizat yang dapat dilihat. Sebelum tu suka juga saya sebutkan mukjizat al-kubra, al-mu'jizatul kubra untuk Nabi SAW, iaitu Al-Quranul Karim. Sebab Quran ni boleh dilihat, boleh dirasa, boleh dipegang, dan banyak lagi mukjizat-mukjizat yang manusia dapat lihat yang Allah Taala berikan kepada Nabi SAW. Di antaranya orang yang hidup pada zaman Nabi, mereka akan lihat celahan jari Nabi akan keluar air akan keluar dari celahan jari Nabi. Itu manusia dapat lihat. Nabi belah bulan, manusia dapat lihat bagaimana pokok dan batu memberi salam kepada Nabi. Sahabat dapat dengar perkara tersebut, pokok batu beri salam kepada Nabi. Sehingga pohon tamar menangis, manusia dengar. Sebab apa pohon tamar menangis? Nabi nak tukar baru. Mimbar khutbah Nabi nak tukar baru. Daripada pelepah tamar tu, Nabi nak tukar baru. Dia menangis sebab selalu duduk atas dia. Wa taksiru ta'am baina yadayhi. Dan manusia dapat lihat makanan yang sedikit untuk berapa orang punya makan, tapi boleh dihidangkan makanan yang sedikit untuk ratusan orang makan. Itu adalah satu mukjizat, dan tak habis-habis ratusan orang makan walaupun masaknya sedikit. Itu mukjizat yang Allah Taala berikan kepada Nabi SAW. Dan semua ni, dan selain daripada yang saya sebutkan ni, banyak lagi, semuanya daripada sanad-sanad ataupun hadis yang sahih, yang sabit, dan tidak ada lagi ruangan untuk kita rasa ragu-ragu terhadap mukjizat yang Allah Taala berikan kepada Nabi SAW. Antara mukjizat yang mukjizat al-maddiyah, mukjizat yang kita dapat lihat adalah mukjizat al-Isra. Al-Isra wal Mi'raj yang faqat kull mu'jizatil anbiya wal mursalin fi hajmiha wa madluliha, yang mana mukjizat Isra wal Mi'raj ini mengatasi setiap mukjizat nabi-nabi sebelum ni. Sebab apa? Nabi-nabi sebelum ni tak pernah naik ke Sidratul Muntaha. Nabi SAW naik, dan Nabi dapat naik langit pertama, kedua, ketiga, keempat sampai langit ketujuh, melepasi pada itu ke Sidratul Muntaha. Sedangkan malaikat Jibril pun tak sampai melepasi Sidratul Muntaha. Ini menunjukkan ini antara mukjizat yang paling besar. Tapi kita akan bincangkan sebentar lagi. Mukjizat Isra wal Mi'raj ini Allah Ta'ala berikan adalah mengikut kemampuan akal manusia untuk faham. Sebab peristiwa Mi'raj memang tak dinafikan lah. Kalau tak ada Isra al-Mi'raj sahaja, pasti manusia akan tolak mentah-mentah. Dan di kalangan orang-orang Islam akan murtad ramai orang. Sebab Mi'raj ni perkara yang pelik, yang manusia tak terlintas apa berlaku di langit pertama, tak tahu pun, tak pernah sampai pun langit kedua, langit ketiga. Kalau tak ada Isra, hanya Mi'raj, mungkin ramai lagi murtad. Tapi adanya Isra ni manusia boleh fikir. Dan perjalanan Nabi daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis, ada sebahagian di kalangan manusia, di kalangan sahabat Nabi, mereka pernah sampai. Bila mereka pernah sampai, mereka tahu perjalanannya berapa hari. Kemudian bila mana mereka tahu di Masjidil Aqsa itu, mereka tanya kepada Nabi, apa yang kamu jumpa, apa yang ada di sana, sebab mereka ada pengalaman di sana. Itu di antara mukjizat yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi, mengatasi mukjizat-mukjizat yang sebelum daripada ini. Kemudian kita lihat mengenai dengan tarikh al-mukjizat ni, tarikh al-Isra wal Mi'raj. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila sebut tentang tarikh Isra wal Mi'raj, ulama berbeza pendapat, dan pelbagai pandangan ulama pada menentukan hari berlakunya peristiwa al-Isra wal Mi'raj. Isra ni apa? Isra ni perjalanan malam. Mi'raj ni naik. Naik. Okey, Mi'raj ni kita panggil apa? Tangga. Dia naiklah, naik ke atas. Okey, seperti itu sebenarnya tabayanatil ara. Ulama juga berbeza-beza pendapat dalam menentukan bulan dan tahun Isra wal Mi'raj. Bulan, tarikh bila berlaku, ulama berbeza pendapat. Tak sekadar tarikh, bulan dan juga tahun berlaku Isra wal Mi'raj juga ulama berbeza pendapat. Wa ya'udu hadha
berdasarkan perkara ini, tidaklah sahabat-sahabat mereka mengambil berat tentang menjaga tarikh peristiwa-peristiwa yang berlaku ni. Sebab yang pertamanya lil ummiyah al-muntashirah anizak, kerana umat pada ketika itu mereka baca pun tak tahu. Macam mana mereka nak ingat tarikh peristiwa ni, peristiwa itu? Mereka adalah ummi, baca pun tak tahu. Dan yang keduanya, wa nadharan ila annahum kanu yaqdiruna al-ahdath wa yanzuruna ilaiha bi'atibari zatiha wa nataijiha duna ribatin laha bi zaman aw makan. Mereka akan mampu menilai peristiwa, mereka lihat, mereka mengambil pengiktibaran, mengambil ibarah, mengambil natijah daripada peristiwa, tanpa mereka ingat masa berlaku, tempat berlaku. Tapi kalau ditanyakan, ada, tapi mereka tak ingat masa dan juga tempat. Ghalib ara'il ulama, kalau diperhatikan kebanyakan pendapat ghalib ni pendapat yang kebiasaan, pendapat kebanyakan di kalangan ulama, mereka cenderung mengatakan al-Isra wal Mi'raj ini berlakunya pada bulan Rabiul Awal sebelum daripada hijrah, setahun sebelum hijrah. Sebelum Nabi berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah, setahun sebelum tu berlaku apa? Al-Isra wal Mi'raj. Adapun diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq, Isra wal Mi'raj ni berlaku selepas Nabi menjadi Nabi, selepas umur Nabi 40 tahun. Selepas bi'asah, iaitu selepas Nabi dibangkitkan menjadi Nabi 10 tahun selepas tu. Maknanya umur Nabi 50 tahun. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dia jazam, dia pastikan, dia dalam sangkaan kuat dia kata apa? Isra' ini fi Rajab, berlaku dalam bulan Rajab. Imam Nawawi kata bulan Rajab. Tetapi Ibnu Katsir dia menyebutkan hadis, annal hadis alladhi yuzkar wuqu'uha, dan hadis yang menyebutkan berlakunya Isra wal Mi'raj pada malam yang ke-27. Ibnu Katsir ada sebutkan hadis tersebut berlaku pada malam ke-27, tetapi hadis tersebut sanadnya tidak sahih. Sanadnya apa? Tidak sahih. Wa amalun nas jarin ala annaha lailatas sabi' wal 20 min Rajab, dan amalan manusia, yang kebiasaan manusia berjalan sehingga ke hari ini pun, berlakunya Al-Isra wal Mi'raj adalah malam yang ke-27 Rajab. 27 Rajab. Sebahagian ulama menyatakan itulah pendapat yang al-aqwa, pendapat yang paling kuat, kerana masalah yang padanya ada khilaf, ada perbezaan pendapat. Lis salaf, ada khilaf pada ulama-ulama salaf dahulu, ulama-ulama yang terawal 300 awal sebelum ini. Mereka berbeza pendapat. Walam yaqum dalilun ala tarjih, dan tak ada seorang pun ulama bangkit yang menyatakan, oh saya mentarjihkan, saya menyatakan inilah pendapat yang paling kuat, inilah pendapat yang paling kuat. Mereka tak ada kata. Yang kata antaranya Imam Nawawi, imam yang terkemudian, bukan ulama salaf. Wa qatarana al-amal bi ahadil qawlain awil aqwal, dan boleh untuk diamalkan mana-mana salah satu daripada dua pendapat ataupun banyak pendapat-pendapat, kerana tak ditarjihkan, tidak sebutkan yang mana yang lebih kuat di kalangan ulama salaf, maka kita terima saja, tak jadi masalah. Kemudian kita lihat malam ni, malam Isra' ni sebenarnya ada keistimewaan tertentu tak? Malam Isra' wal Mi'raj. Kalau tuan-tuan masih ingat, kita ada bincang perkara ini pada minggu yang lalu, tentang puasa, Al-Isra' wal Mi'raj, dan juga ibadat-ibadat yang tertentu. Masyarakat umum mereka beriktikad bahawasanya malam Isra' wal Mi'raj ini tadarubal ara' fi tahdidiha. Kita bincangkan tadi, ulama berbeza-beza pendapat nak tentukan dia bila berlaku ni. Maka lebih-lebih lagi lah,
bila mana ulama berbeza pendapat mengenai dengan Isra' wal Mi'raj, amalan pada hari tersebut lagilah wa yasumu ba'dul muslimin yaumiha, kerana ada sebahagian orang mereka akan besarkan malam Isra' wal Mi'raj, malam ke-27, sebab malam tu Nabi, perjalanan Nabi daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian siang tu mereka berpuasa pula, dan mereka jadikan ibadat-ibadat tertentu, zikir, doa yang khusus, kerana rentetan berlakunya peristiwa Isra' wal Mi'raj pada hari dan malam tersebut. Ada sebahagiannya melampau menyatakan malam Isra' wal Mi'raj itu mengatasi Lailatul Qadar. Lailatul Qadar yang diturunkan Quran pada malamnya, malam Isra' wal Mi'raj lebih daripada itu lagi. Jadi tuan-tuan dan juga puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaulah Isra' wal Mi'raj ini tarikh dia pun ulama berbeza pendapat, bagaimanalah kita nak tentukan kelebihan pada hari tersebut? Itu tuan-tuan boleh fikir sendiri. Jadi tidak ada kelebihan khusus lah. Cuma kalau kita nak buat program Isra' wal Mi'raj, mengingati peristiwa yang berlaku pada Nabi itu je, sebagai mengingatkan, walaupun saban tahun kita akan lalui peristiwa yang sama, mengingati peristiwa yang sama, tak apa, sebab manusia bukan ingat pun yang tahun lalu, mereka bukan ingat pun, mereka ingat okey, ustaz cerita tentang bulan Rajab, tentang peristiwa Isra' wal Mi'raj, datang tahun depan dia pun tak tahu bulan Rajab apa peristiwa yang berlaku, dia pun tak tahu. Untuk memperingati kembali peristiwa pengorbanan Nabi itu tak ada masalah lah. Cuma untuk spesifikkan ibadat khusus itu bermasalah. Islam tidak memasyhurkan pada bulan Rajab ini, tidak meletakkan, Islam tak meletakkan apa, bulan Rajab ini sebagai satu level yang tinggi, melainkan tingginya bulan Rajab kerana dia adalah bulan-bulan haram, itu je. Kalau nak kata keistimewaan tertentu, puasa yang tertentu, ibadat khusus, pembacaan Quran, solat tertentu, itu tak ada secara spesifik, tak ada. Tapi tingginya bulan Rajab kerana dia adalah termasuk dalam bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram yang saya bagi tahu pada minggu yang lalu, ibadat baik akan digandakan, dosa juga akan digandakan, kerana bulan tersebut bulan besar. Allah Subhanahu wa taala beritahu dalam Quran, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Taala ada 12 bulan dalam kitab Allah Taala. Daripada 12 bulan tersebut ada 4 bulan haram. Zalikad dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, jangan kamu menzalimi diri kamu dalam bulan-bulan tersebut, bulan-bulan haram. Ini menunjukkan sebahagian ulama mengambil dalil daripada ini, jangan zalimi diri kamu, jangan buat dosa dalam bulan-bulan haram, kerana buat dosa bulan haram digandakan dosanya. Dalam hadis yang lain, inna zaman qad istadara ka hayatihi yawma khalqillahi samawati wal ard. Masa ini sentiasa berputar seperti keadaan dia semenjak daripada Allah Ta'ala ciptakan langit dan bumi. As-sanatu isna asyara syahran, bulan ada 12 bulan, minha arba'atun hurum, 4 bulan daripada 12 bulan tersebut adalah bulan-bulan haram. Salasun mutawaliyat, 3 bulan haram adalah berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, bulan 11, 12 dan 1. Bulan apa? November, Disember dan juga bulan Januari. Kalau dalam bulan Masihi lah, seolah-olahnya begitulah. Dalam bulan Islam 3 bulan, Zulqa'dah, Zulhijjah dan juga Muharram. Dan yang satu lagi berasingan dipanggil Rajab Mudhar, alladhi baina Jumada wa Sya'ban. Di antara bulan Jamadil Akhir dan juga bulan Sya'ban ada satu bulan di tengah-tengah tu bulan Rajab, itulah dipanggil bulan haram. Wa ma warada min fadli siyam, tidak ada datang mengenai kelebihan, tak datanglah hadis kelebihan puasa bulan Rajab. Fadzalika likaunihi min al-ashhuril hurum allati yusannu siyam fiha. Cuma kita boleh masukkan bulan Rajab ini disunatkan juga
puasa dan memperbanyakkan puasa kerana termasuk dalam keumuman hadis, digalakkan puasa dalam bulan-bulan haram. Tapi bukan kerana Isra' wal Mi'raj. Tuan-tuan kena pastikan kepercayaan tuan-tuan niat berpuasa itu bukan kerana peristiwa Isra' wal Mi'raj, kerana dia tak ada keistimewaan tertentu. Fa syahru Rajabin wa ghairihi min al-ashhuril hurum fi fadli siyam sawa. Puasa bulan Rajab dan selain bulan Rajab daripada bulan-bulan haram, puasa bulan Zulqa'dah, puasa bulan Zulhijjah, puasa dalam bulan Rajab, ni bulan-bulan haram sama aja. Sebab apa? Sebab di mereka bulan haram sama, cuma tak boleh dispesifik kalau ini ada kelebihan tertentu, itu tak boleh dispesifikkan. Kemudian kita lihat sikit mengenai dengan hikmah Isra' ke Baitul Maqdis. Tuan-tuan, bila seseorang itu ingkar peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj, hukumnya kafir. Sebab apa? Isra' ada dalam Quran, Mi'raj ini tak secara jelas dalam Quran, dalam hadis lah Mi'raj. Mi'raj ini dalam hadis. Bila dalam hadis kita ingkar dia tak jatuh lagi ke tahap kafir. Itu beza dia. Apa beza? Hadis pun kalau tolak pun, orang tak percaya Quran kafir, orang tak percaya hadis kafir. Betul? Dia percaya kepada Quran dia tak nak hadis, kafir. Dia nak hadis, dia tak nak Quran, kafir juga. Tapi orang yang menerima Isra' dan juga yang tidak menerima Mi'raj, Isra' dalam Quran, Mi'raj dalam hadis, dia tak jatuh kafir lagi, dia masih fasik. Sebab Mi'raj tak ada disebutkan jelas dalam Quran. Sebagai isyarat tu ada, tapi jelas tak disebut dalam Quran. Mi'raj ni yang Nabi naik langit pertama, kedua, ketiga sampai ke Sidratul Muntaha, apa yang Nabi lihat semua tak ada dalam Quran, dalam hadis. Dan hadis pula, kalau kita ingkar kepada hadis, tak jatuh kafir, melainkan hadis mutawatir. Hadis mutawatir darjatnya satu level dengan Quran, selevel dengan Quran. Hadis mutawatir ni sikit je, dalam ribuan, puluhan ribu hadis, ratusan ribu hadis. Yang mutawatir dalam 300 lebih je. Selain lawan kepada mutawatir adalah dipanggil sebagai hadis ahad. Memang itu kebanyakan hadis semua hadis ahad. Hadis Isra' wal hadis Al-Mi'raj ini juga adalah hadis ahad. Bila hadis ahad, kufur, tak percaya, mengingkari dia tidak jatuh ke tahap kafir, hanya fasik sahaja. Tapi bila ingkar ayat Quran, dia kafir. Sebab Quran ni mutawatir. Quran ni tuan-tuan tanya kepada siapa pun, memang dia akan percaya kepada Quran. Jadi mengingkari hukumnya adalah kafir. Okey. Dalam Quran menyebutkan subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Subhanallazi, bila sebut subhana ni menunjukkan perkara yang teristimewa. Tuan-tuan, bila nampak satu perkara yang mengejutkan, subhanallah, kita ada sebut masya-Allah, tak ada peristiwa yang macam mana boleh berlaku ni, subhanallah. Kita akan sebut subhanallah, perkara yang pelik. Sebab tu Quran mulakan dengan subhanallazi. Kemudian asra bi'abdihi, asra bi memperjalankan hambanya pada waktu malam. Bila memperjalankan, bukan Nabi jalan sendiri, ada satu kuasa yang memperjalankan Nabi. Kalau Nabi nak berjalan daripada Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, sebulan pergi dan sebulan pulang, itu perjalanan biasa, sebulan pergi sebulan pulang. Kerana mana ada kenderaan pada ketika itu seperti sekarang, kenderaannya ada unta, kuda, itu saja. Mana mungkin boleh pergi dalam satu malam, dalam masa seminggu pun perkara pelik boleh sampai. Jadi menunjukkan perjalanan biasa, sebulan pergi sebulan balik. Tapi tak mustahil, sebab Quran dah bagi tahu asra bi abdi, bukan Nabi berjalan malam. Asra adalah memperjalankan, iaitu ada satu kuasa yang memperjalankan Nabi, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Lailan, bila dinakirahkan, tidak diletakkan alif lam, lailan, bila tak diletakkan alif lam, menunjukkan perkara tersebut adalah sedikit malam, bukan sepanjang malam Isra' wal Mi'raj tu, sebahagian malam dia. Sebab tu dia tak diletakkan al-laila, tidak diletakkan subhanallazi asra bi'abdihi al-laila, tak ada.
tapi dia takkan lailan. Minal Masjidil Haram, min itu bermula daripada Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, sampai ke Masjidil Aqsa. Itu adalah perjalanan Al-Isra. Itu dirakamkan dalam Quran. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa linuriyahu min ayatina, untuk Allah Ta'ala tunjukkan kepada Nabi ayatina, iaitu kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Barakna hawlah, iaitu tanah yang diberkati. Masjidil Aqsa ni memang tanah diberkati, banyak buah zaitun. Kurma pun kurma terbaik, kurma di sana. Di mana? Di Palestin, antara yang terbaik. Tuan-tuan bila pergi umrah ke apa, sebenarnya di Mekah ni dia tak ada kurma. Sebab tu pasar kurma besar di mana? Madinah. Sebab Madinah tak sama dengan Mekah. Mekah tanah dia tanah kering, memang tak ada apa, tandus. Yang adanya di Madinah. Di Madinah lah, tuan-tuan beli kurma banyak sangat di Mekah, baik beli di Madinah Al-Munawwarah. Di sana sebenarnya tempat kurma. Di Palestin tanah dia subur, tak seperti tanah di kawasan lain. Innahu huwas sami'ul basir, sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha melihat lagi maha mendengar. Ini ayat Quran yang menyatakan Isra. Ayat mengenai Isra, perjalanan Nabi, hanya satu ayat dalam Quran, tapi mengingkarinya kafir. Sebab walaupun satu ayat, sebab dia Quran, ayat Quran. Kemudian kita lihat apa hikmah yang ini yang terakhir lah untuk pagi ni. Hikmah perjalanan Nabi ke Baitul Maqdis. Sebab apa dipilih Baitul Maqdis menjadi tempat destinasi perjalanan Nabi sebelum dia mi'rajkan? Apa hikmah dia? Ulama menjadikan ia satu jalan untuk menerangkan hikmah Isra' ni. Sebab apa destination terakhirnya ke Baitul Maqdis, dan tidak ke langit yang pertama, kedua sampai ke atas sampai langit ketujuh. Tak menjadi itu destinasi utama. Kalau tuan-tuan fikir, sebab apa Allah Ta'ala tak mi'rajkan terus Nabi daripada Masjidil Haram terus naik ke langit pertama, langit kedua, langit ketiga? Tak perlulah nak transit ke Baitul Maqdis. Tapi rancangan Allah lain. Dia nak transit dulu ke Baitul Maqdis, dia tak nak terus naik. Sebab apa? Pasti ada hikmah dia. Maka ulama-ulama cuba menyingkap hikmah-hikmah ini, dan pelbagailah pandangan di kalangan ulama. Wa aqrabu ma yuqalu fi hadha as-sadad, antara kita pilih pendapat-pendapat yang terkuat, pendapat yang ada kesesuaian, antaranya adalah an yakuna dzalika dallan ala sidqin nabi, kerana perjalanan daripada Masjidil Haram ke Baitul Maqdis menunjukkan benarnya Nabi, dia adalah seorang Nabi. Benarnya Nabi, dia adalah seorang Nabi. Kerana apa? Li'annahu law araja bihi min Makkah ila sama, kerana kalau dimi'rajkan Nabi, dinaikkan Nabi daripada Makkah Masjidil Haram terus ke langit, pasti orang kafir yang ingkar lagi bertambah ingkar. Ialah orang kafir dah tak percaya kepada Nabi, tiba-tiba Nabi cerita perkara yang sangat pelik, apa yang berlaku langit pertama, langit kedua sampai Sidratul Muntaha, lagilah daripada ingkar lagi bertambah keingkaran mereka kepada Nabi. Sebab apa? Mereka tak terfikir langsung perkara ni. Ma yaquluhu lahum bihujjah annahum law lam yarau as-sama, kerana mereka nak berhujah. Macam mana nak berhujah mereka apa yang Nabi lihat di langit? Mereka tak pernah sampai. Apa yang di langit pertama dan juga langit yang kedua. Kalau ke Baitul Maqdis mereka pernah sampai. Falamma an usriya bihi alaihi salatu wassalam, apabila diisrakan Nabi alaihi salatu wassalam ke Baitul Maqdis, maka musuh-musuh Nabi yang ingkar, yang tak percaya kepada Nabi ni, mereka tanya kepada Nabi an juz'iyatin minal Masjidil Aqsa, mengenai perkara-perkara yang ada di Masjidil Aqsa, yang mana mereka tahu
Di kalangan orang kafir, orang tak percaya dengan Nabi ni, mereka pernah sampai ke Masjidil Aqsa, mereka tahu apa yang ada di sana, mereka tanya Nabi, kalau kamu betul kamu pergi malam tadi, sebab Nabi tak pernah sampai ke Masjidil Aqsa, kalau betul kamu pergi malam tadi, cuba cerita sikit berapa ada ni, ada tak benda ni. Wa huwa alaihi salatu wassalam lam yadkhulhu qattu hatta ya'lam mal juz'iyat allati fihi. Memang Nabi sebelum ni Nabi tak pernah pergi, sehinggalah diberitahu kepada Nabi perkara-perkara yang Nabi dalam perjalanan Nabi nampak semua perkara yang berlaku dan Nabi cerita kepada mereka. Summa akhbarahum fil hal, dan Nabi boleh cerita on the spot pada mereka. Apa yang mereka tanya Nabi boleh jawab spontan. Fakana dzalika akbaru ayatin ala tasdiqihi sallallahu alaihi wasallam fima akhbara bih. Dan perkara tersebut adalah sebesar-besar tanda menunjukkan kebenaran Nabi terhadap apa yang Nabi perkatakan tentang Masjidil Aqsa. Berbeza kalau Isra' ni sempurna terus daripada Masjidil Haram ke langit pertama kedua, kerana manusia tak ada knowledge apa yang berlaku pada langit yang pertama kedua. Kalau mereka tanya pun mereka tak akan percaya sebab mereka tak pernah sampai. Di kalangan ulama ada yang menyebutkan hikmahnya an yajma'a sallallahu alaihi wasallam fi tilkal lailah baina ru'yatil qiblatain, kerana ada ulama sebut nak kumpulkan dua kiblat orang Islam sebelum daripada Kaabah adalah Baitul Maqdis, untuk kumpulkan kiblat pada malam tersebut, kerana Baitul Maqdis adalah hijrah ghalibul anbiya. Sebelum daripada Nabi sebelum ni mereka berhijrah ke mana? Ke Baitul Maqdis. Dan perjalanan mereka ke Baitul Maqdis Nabi-Nabi sebelum ini, kerana itulah tempat berkumpulnya Nabi-Nabi sebelum ini. Sebab itu fakana al-mi'raj minhu alyaq aw liyajtami' bil anbiya jumlatan, kerana mi'raj ini adalah yang lebih layak ataupun untuk berkumpul Nabi-Nabi secara keseluruhannya. Mi'raj ni Nabi akan, walaupun sebelum daripada Nabi naik, Nabi dah jadi imam dah di Masjidil Aqsa. Nabi jadi imam kepada Nabi-Nabi. Kemudian Nabi naik langit pertama jumpa Nabi sekian, naik langit kedua jumpa Nabi sekian. Ini semua adalah pasti ada hikmah yang banyak, cuma saya sebutkan sebahagiannya. Kalaulah kita tak nak percaya semua ni, ini pendapat-pendapat ulama, kita katakan Allah Ta'ala saja yang tahu. Sebab apa? Perjalanan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, hikmah tersembunyi, kita tak tahu, tak dapat singkat, Allah Ta'ala saja yang tahu. Yang wajib kepada kita adalah beriman dan terima. Kalau kita tak nak pandangan-pandangan ulama, kita terima Isra' wal Mi'raj, dan tetapi jangan terlampau dalam sangat, kerana akan terpesong. Dan tak perlu dan juga tak perlulah kita mencari hikmah ataupun illah sebab kalau kita rasa kita tak percaya. Tapi kita kena yakin Isra' wal Mi'raj ini adalah pasti dan telah pun berlaku dan wajib kita beriman. Itulah sedikit mengenai pengajian kita pada pagi yang mulia ini, iaitu mengenai dengan Isra' wal Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Ta'ala memberi kefahaman kepada saya dan juga tuan-tuan. Dan sebenarnya ada beberapa perkara saya nak sebut. Peristiwa Nabi ni banyaklah. Antaranya sebab apa berlaku malam tak berlaku siang. Sebab apa berlaku malam tidak berlaku siang. Kemudian apa yang, bagaimana Nabi boleh sampai, apa yang ibrah yang kita boleh ambil daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian kita boleh lihat juga bagaimana persiapan yang Nabi buat. Sebelum berlakunya Isra' wal Mi'raj pasti ada persiapan. Persiapan tersebutlah malaikat Jibril datang bersihkan hati Nabi. Kemudian berlaku Isra' wal Mi'raj. Sama juga kita sebelum sembahyang kena bersihkan dulu, istighfar kepada Allah. Sebagian kita baca qul a'udzu birabbin nas sebelum sembahyang, elak gangguan, walaupun tak ada hadis perkara tersebut. Buatlah apa-apa cara kita ambil wuduk sebelum tu dengan cara yang paling sempurna. Kemudian kita datang masuk saf awal-awal buat persiapan. Itu semua adalah persiapan sebelum beribadat. Sama juga Isra' wal Mi'raj, sebelum tu ada persiapan-persiapan dia. Saya kira cukup sekadar itu pengajian subuh kita pada pagi ini. Semoga Allah Ta'ala memberi kefahaman kepada saya dan kepada tuan-tuan. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan juga suratul Asr.
Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna. Sama